Okey ya, kita boleh mulakan Suratul Syu'ara, surah syair. Syair. Mula daripada ayat 69. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Watslu dan bacakanlah oleh engkau. Alaihim atas mereka. Naba'a akan perkhabaran. Ibrahim. Ingatlah di waktu. Qala telah berkata ia. Li abihi kepada bapanya. Wa qaumihi dan kaumnya. Apakah yang ta'budun kamu sembah. Ayat 71. Qalu telah berkata mereka. Na'budu kami sembah. Asnaman akan berhala-berhala. Panazallu maka kami sentiasa laha kepadanya akifin orang-orang yang menyembah. Akifin ini daripada perkataan yang kita selalu sebut iktikaf. Jadi oleh kerana akifin ini ya berkaitan dengan iktikaf di berhala. Jadi tak sesuai lah kalau kita terjemahkan beriktikaf. Ya. Orang-orang yang beriktikaf. Sebab iktikaf itu salah satu ibadat. Jadi eloklah kita terjemahkan dengan makna orang-orang yang menyembah. Ya, menyembah berhala itu. Ya. Jadi asal makna itu daripada perkataan yang kita selalu sebut iktikaf. Ya. Baik ya, saya semula ayat yang ke-69. Watslu alaihim naba Ibrahim. Dan bacakanlah oleh engkau ke atas mereka akan perkhabaran Ibrahim. Wahai Muhammad, bacakanlah kepada orang-orang kafir Mekah ni tentang cerita Ibrahim. Iz qala li abihi. Ingatlah di waktu telah berkata ia kepada bapanya. Wa qaumihi dan kaumnya. Ma ta'budun. Apakah yang kamu sembah? Nabi Ibrahim kecil atau lahirnya dalam kalangan masyarakat keluarga yang menyembah berhala. Jadi Allah telah memelihara hati Nabi Ibrahim tak minat dengan sembahan berhala ini daripada kecil. Jadi sampai dia dewasa, dia kata apa yang bapa sembah. Kalau dengan kaumnya, apa yang kamu sembah tu? Ya, qalu telah berkata mereka, na'budu asnaman. Kami sembah berhala-berhala ataupun patung-patung. Panazallu laha akifin. Maka kami sentiasa baginya atau kepadanya orang-orang yang menyembah. Mana kami sentiasa atau tekun bahasa dia. Tekun menyembah. Ya, menyembah berhala. Ya. Jadi sambung lagi ayat yang 73. Qala telah berkata ia.
Hal adakah yasma'unakum, mereka mendengar akan kamu, di waktu, tad'una, kamu seru, atau yanfa'unakum, mereka memberi manfaat kepada kamu, atau yadurruna, mereka memberi mudarat. Qalu, sambung ayat 74. Qalu, telah berkata mereka, bal, bahkan, wajadna, telah kami dapati, aba'ana, bapa-bapa kami, kazalika, seperti itu, yaf'alun, mereka perbuat. Semak ayat 72 ya. Qala, telah berkata ia, Nabi Ibrahim, hal yasma'unakum, adakah mereka mendengar akan kamu istada'un, di waktu kamu seru. Nabi Ibrahim tanya kepada yang menyembah berhala, adakah mereka mendengar, itu berhala-berhala itu mendengar apa yang kamu seru, yang kamu doa, ya? Dia dengar ke? Ya. Aw yanfa'unakum aw yadurrunak aw yadurrun, atau mereka memberi manfaat kepada kamu, atau mereka memberi bahaya. Dapatkah dia memberi manfaat kepada kamu atau memberi bahaya kepada kamu? Seandainya Allah nak turunkan hujan terus-menerus, dapat tak dia menahannya? Atau seandainya Allah nak menghentikan hujan terus-menerus, dapatkah dia memberi manfaat untuk menurunkan hujan? Sudah tentulah soalannya, dia tidak dapat. Waktu kamu seru, adakah berhala itu boleh mendengar? Ya. Jawapannya tidak. Jadi kalau di mananya zaman moden ni, sepatutnya orang yang menyembah berhala ni lebih celik, lebih terbuka akalnya. Sebab zaman moden ni, orang buat berhala, buat patung, dia boleh bercakap, dia boleh berjalan. Apa yang nak dikata, dia boleh jawab. Dia boleh bercerita. Jadi itu adalah berhala, itu adalah patung. Tapi patung itu dia hidup. Maknanya boleh membalas kata-kata. Sepatutnya orang-orang yang menyembah berhala ni, mereka bertukar selera, bertukar selera sembahan. Mereka sembah pula patung-patung yang boleh berkata-kata, yang boleh berjalan. Sepatutnya. Tapi kenapa mereka tak nak mengubah? Padahal itu lebih baik daripada patung yang duduk saja kita uruskan. Sedangkan patung-patung robot ini, mereka boleh menguruskan kita pula. Contohnya, banyak patung-patung robot dicipta untuk jadi pembantu rumah. Dengar tak? Dia jadi pembantu di rumah. Pembantu restoran.
Jadi, ya, lagi hebat patung-patung ini. Tapi kenapa ya mereka tidak mau ya mengubah dia punya apa ni sembahan tadi kepada patung-patung robot ini? Sebab mereka punya jawapan begini. Qalu, telah berkata mereka, bal wajadna aba'ana. Bahkan telah kami dapati akan bapa-bapa kami kadzalika yaf'alun. Seperti itulah mereka perbuat. Ya, kami ni dapati moyang-moyang kami daripada dulu. Mereka memang ya menyembah berhala ini. Mereka lakukan membuat penyembahan ini. Jadi kami sebagai generasi kemudian, kami ikut je lah. Jadi moyang-moyang kami tak sembah robot. Dia sembah patung-patung ni. Dia punya jawapan macam tu. Ini otak-otak yang sudah dipenuhi dengan fikiran syaitan. Syaitan sudah hiaskan fikiran mereka, nampak indah saja menyembah berhala ini. Baik, sambung lagi ya, 74. Qala, telah berkata ia, apa ra'aitum, maka apakah pikiran kamu? Maka apakah pikiran kamu? Ma, apa yang? Kuntum adalah kamu. Ta'budun, kamu sembah. Antum, kamu. Wa aba'ukum, dan bapa-bapa kamu. Al-Aqdamun, orang-orang yang dahulu. Semak semula. Qala, telah berkata ia, iaitu Ibrahim, Nabi Ibrahim. Afaraitum ma kuntum ta'budun. Maka apakah pikiran kamu? Apa yang kamu sembah? Mana tidakkah kamu berfikir tentang apa yang kamu sembah itu? Ya, kita yang menguruskan dia, bukan dia menguruskan kita. Kita yang buat dia, bukan dia yang buat kita. Ya. Antum, kamu, wa aba'ukumul aqdamun. Kamu dan bapa-bapa kamu terdahulu. Ya, bila mereka menjawab tadi, kami dapati moyang-moyang kami atau ya bapa-bapa kami itu makna moyang-moyang lah. Moyang-moyang kami buat macam tu. Kami ikut je lah. Ya. Ya. Tidakkah kamu fikirkan yang kamu sembah, bapa kamu pun yang dahulu tak fikirkan. Ya, berhala itu, ya, kita yang membuat, kita yang menguruskan, bukan dia yang membuat kita, dia menguruskan kita. Macam tu. Baik, sambung ya, ayat 77. Surah Asy-Syu'ara. Fa'innahum, maka sesungguhnya mereka, aduwun, musuh, li, bagiku. Illa, kecuali, Rabbal Alamin, Tuhan sekalian alam. Allazi, yang khalaqani, telah menciptakan ia akan daku. Wahuwa, maka ia yahdini, ia memimpin akan daku. Wallazi, dan yang wa ia yut'imuni, ia memberi makan akan daku.
Wa yaskini, dan ia memberi minum akan daku. Wa iza, dan apabila maribtu, aku sakit. Bahwa, maka ia yashfini, ia sembuhkan akan daku. Biasanya semula ayat yang ke-77. Nabi Ibrahim melanjutkan kata-katanya. Fa innahum aduun li, maka sesungguhnya mereka, iaitu berhala-berhala itu, adalah musuh bagiku. Illa Rabbal Alamin, kecuali Tuhan sekalian alam. Maknanya, Nabi Ibrahim tidak bersahabat dengan berhala-berhala itu. Sebagaimana kaumnya, mereka bersahabat rapat dengan berhala-berhala itu. Nabi Ibrahim katakan, mereka adalah musuhku, kecuali Tuhan sekalian alam. Kalau jadi musuh tu maknanya Nabi Ibrahim menjauhkan berhala-berhala itu. Kecuali Tuhan yang mengatur sekalian alam ini, bukan musuhku. Allazi khalaqani fa huwa yahdin. Tuhan yang telah menciptakan ia akan daku, maka ia memimpin akan daku. Mana yang aku sembah adalah Tuhan yang menciptakan aku, dan dia juga yang memimpin aku ke jalan yang lurus. Wallazi wa yut'imuni, dan yang ia memberi makan akan daku. Wa yaskini, dan ia memberi minum akan daku. Tuhan yang mengadakan keperluan kehidupan seperti makan dan minum. Maka itulah Tuhan yang aku sembah kalau nak tahu. Dialah yang memberi makan, dialah yang memberi minum. Wa iza maritu, dan apabila aku sakit. Maritu ni fi'il madhi, telah sakit aku. Tapi bila ada iza ni, sebaiknya kita boleh tinggalkan perkataan telah tu. Jadi dengan makna dan apabila aku sakit. Sebab iza punya peranan ni, mustaqbal. Dia li fi'il. Maknanya dia menjadikan fi'il itu akan datang. Patutnya fi'il madhi dah berlaku. Telah sakit aku. Tapi bila ada iza ni, iza punya peranan, dia menjadikan fi'il madhi jadi mustaqbal. Mustaqbal ni berlaku akan datang. Macam tu. Jadi seolah-olah dia sudah menjadi mudhari. Macam tu. Itu peranan iza. Kadang iza depannya fi'il madhi, kadang ada masa sesuai. Kadang iza fi'il madhi diterjemah fi'il madhi tak sesuai. Misalnya kata, iza kuntum ila solah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafi. Apabila telah kamu mendirikan akan solat, maka cucilah olehmu akan wajah-wajah kamu dan tangan-tangan kamu. Surah Maidah. Maknanya, wuduk, cuci muka, cuci tangan, dan seterusnya. Itu makna wuduk. Jadi kalau kita terjemah munasabah ke, logik ke? Apabila telah solat kamu. Artinya, bila dah solat, baru kamu wuduk. Kan tak sesuai. Sebab itu peranan iza dia mustaqbal. Mustaqbal ni menjadikan fi'il madhi itu jadi makna akan datang. Kalau orang faham tentang nahu, macam itulah dia.
Maknanya, yang baiknya diterjemah apabila kamu hendak mendirikan solat, macam tu. Apabila kamu hendak mendirikan solat, maka cucilah olehmu akan muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu ilal marafiq sehingga ke siku. Ya. Itu barulah betul. Sebab itu kalau ada orang cuba nak mainkan bahasa, kita kena faham ya peranan iza ni. Iza ni menjadikan fi'il madi mustaqbal. Jadi mustaqbal. Ya. Mustaqbal ni mana berlakunya akan datang. Nanti orang nak mainkan kita, hari biasalah ni. Apabila telah mendirikan kamu akan solat, baru depannya wuduk. Telah tu kan dah kan. Bila dah tu, dah dirikanlah solat. Dah dirikan solat baru wuduk. Ni salah harfiah ni. Disalahkan. Jadi kita kena tahu sikit-sikit. Ya. Nahu dia. Supaya orang tidak menyalahkan. Ya. Macam ni ya. Wa iza maridtu. Dan apabila aku sakit. Padahal apabila telah aku sakit. Kalau telah aku sakit pun boleh juga. Di sini sesuai juga. Tak salah. Ya. Sebab itu kadang sesuai, kadang tak sesuai. Ya. Apabila aku sakit. Fahuwa yasfini. Maka ia menyembuhkan akan daku. Atau kita bahasakan begini. Apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan aku. Ini kita kena pegang ya. Ini adalah satu pegangan akidah. Selalu orang dia kata apa? Tuhan bagi aku sakit, Tuhan juga yang menyembuhkan. Tuhan bagi aku sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan juga yang menyembuhkan. Salah bahasa ni. Ya. Dalam segi akidah kita dah salah bahasa ni. Kita tuduh Tuhan bagi kita sakit. Ya. Sedangkan sakit itu ya, datangnya terkadang oleh kerana perbuatan kita, kesalahan kita. Ya. Contoh, ya, makan durian sebanyak-banyaknya sampai pengsan, ya, sampai pitam. Nak salahkan Tuhan. Tuhan bagi aku sakit. Padahal kita yang bergasak durian tu, ya, sampai kita pengsan. Ya. Nak salahkan Tuhan. Tu kita salah. Sebab itu belajar dengan akidah Nabi Ibrahim ni. Apabila aku sakit, tak kiralah sakit tu datang daripada mana, tapi kita yakin penyembuhnya ialah Allah. Ya, fahuwa yasfin. Maka dialah yang menyembuhkan akan daku. Jangan tuduh Allah bagi aku sakit. Itu salah. Ya, kita katakan bila aku sakit, tak kira datang sakit tu kerana salah kita ke apa ke. Ya, bila aku sakit, kita yakin yang menyembuhkan sakit itu ialah Allah. Itu betul akidah. Ya, pegang tu. Jangan salah menyebut lagi. Selalu orang menyebut macam tu. Sabarlah Tuhan bagi kita sakit ni. Sabarlah Tuhan bagi kita sakit ni. Salah bahasa-bahasa macam tu. Ya. Ya. Okey, sambung lagi. Wallazi. Dan yang yumituni. Ia mematikan akan daku. Ia mematikan akan daku, summa kemudian yuhyini, ia menghidupkan akan daku. Wallazi dan yang atma'u, aku sangat berharap. Bahawa yaghfirali, ia mengampuni bagiku. Khotiati, akan kesalahan-kesalahanku.
Yaumaddin, pada hari pembalasan. Rabbi, wahai Tuhanku. Hab, berilah oleh Engkau. Li, bagiku. Hukman, hikmah. Dalam bracket ilmu. Wa al-hikni, dan hubungkanlah oleh Engkau akan daku. Dan hubungkanlah oleh Engkau akan daku. Bis-solihin, dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh ni sebenarnya adalah kalangan Nabi. Sebab itu kadang selalu kita doakan untuk orang yang meninggal, ya, semoga rohnya ya bersama dengan orang-orang yang soleh. Jadi orang soleh tergolong para Nabi. Jadi ya, itulah maksud selalu kita doakan. Kenapa kita doakan semoga dia bersama dengan orang yang soleh? Tujuannya ya, roh itu dalam kalangan orang-orang yang baik bersama dengan nabi-nabi. Ya. Baik, saya masuk mula. Kata Nabi Ibrahim lagi kepada kaumnya, wallazi yumituni summa yuhyini, dan yang ia menghidupkan akan daku, kemudian ia mematikan akan daku. Dialah yang menghidupkan aku, dan dialah yang mematikan dan yang menghidupkan aku. Itulah Tuhan yang aku sembah. Wallazi atma'u an yaghfirali, dan yang aku sangat berharap bahawa ia mengampuni akan daku khotiati, akan kesalahan-kesalahanku yaumaddin, pada hari pembalasan. Itulah Tuhan yang sangat aku harapkan supaya dapat mengampuni dosaku pada hari pembalasan nanti. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-solihin, wahai Tuhanku, berilah oleh Engkau akan daku, berilah oleh Engkau bagiku hukman akan hikmah. Hikmah ni mana ilmu, ya. Wa alhiqni, dan hubungkanlah oleh Engkau akan daku bis-solihin, dengan orang-orang yang soleh. Ya. Diterangkan dalam hadis Nabi SAW, ya, yang dikatakan dari Abu Hurairah, katanya, wallahi inni, ya, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumi aktsari min 70 marrah. Katanya, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya pada satu hari lebih daripada 70 kali. Mana Nabi mengucapkan istighfar ni, ya, dalam keadaan sengaja atau tidak sengaja, ya, ucapannya tak lebih daripada 70 kali satu hari. Perkataan astagfirullah ni, astagfirullahalazim. Kadang kita kalau terlupa astagfirullahalazim, ya, jadi Nabi punya ucapan astagfirullah ni satu hari katanya lebih daripada 70 kali, ya. Sebab itu musim-musim wabak ni saya nasihatkan eloklah, ya, lebihkan istighfar. Dalam lepas solat tu bacalah 100 kali astagfirullah, ya. Musim-musim wabak ni, sebab istighfar ini salah satu daripada penangkis daripada wabak. Buktinya dalam sejarah cerita selepas Nabi Musa, ya, mereka beristighfar. Yang beristighfar terhindar daripada wabak, yang tidak beristighfar kena wabak. Ya. Jadi kita ambil intibar itu, ya. Itu kisah itu, ya. Baik, ya, kita boleh ulang kaji. Ada tak saya suruh cari apa ni perkataan? Buka mic, ya, kalau
Nak bercakap ni, buka mic. Ada suruh cari kalimah tak? So, apa dia pertama? Watlu. Watlu daripada perkataan utlu. Utlu, tanyalah oleh engkau. Ya. Apa dia punya asalnya? Watlu. Madinya apa? Muka surat apa? Muka surat apa yang dah tengok? Rank. 49. Okey lah ya. Cari ya, muka surat tengok 49. 8 daripada bawah. Daripada bawah sebelah kanan ya. Bunyinya tala yatslu. Tala yatslu tilawah. Bukan yang atas ya. Yang atas tuluan. Yang bawahnya tala yatslu tilawah. Yang kita baca perkataan tilawah. Tilawatul Quran ya. Bacaan. Baik. Kena macam ni. Ya, tala ni adalah huruf mu'tal ya. PL mu'tal. Mu'tal akhir. PL mu'tal. Jadi kita sekarang ni artinya ta lam alif kan? Ta lam alif. Jadi kita jangan tertipu dengan PL madi mu'tal dia. Kita nak tahu mu'tal tu alif ke, waw ke, ya ke, bergantung pada mudhari'nya. Mudhari'nya yatslu. Artinya yatslu tu waw. Artinya alif pada fi'il madi tu sebenarnya adalah waw. Sebab itu nak tahu fi'il huruf mu'tal sebenar, kita kena tengok mudhari'nya. Kalau mudhari'nya waw, artinya tala, asalnya talawa. Talawa. Itu kalau kita nak tahu sebenar mu'tal dia. Ya. Kita jangan tertipu dengan mu'tal yang mudhari' madi ya. Contoh. Qala. Qaf, alif, lam. Ya, mudhari'nya apa? Ajar Zara. Qala. Qala. Qala yakulu. Qala yakulu. Berkata, cerita berkata ni lain bukan. Qala yakulu. Jadi ya mudhari'nya yakulu waw. Yakulu. Ajar Zara punya lain kurang baik. Dia lari-lari. Okey. Kalau contoh qala telah berkata ia, yakulu ia berkata. Ya. Jadi yakulu dah kita tengok mudhari'nya waw. Jadi artinya fi'il madinya asalnya qawala. Qawala. Saya ingatkan kembali, nak tahu fi'il madi punya mu'tal tu alif atau waw atau ya yang sebenar, kena tengok mudhari'. Kena tengok mudhari' dia. Bukan, kita jangan tertipu dengan madi tu ya. Madinya kadang bunyi alif. Kita tengok pada mudhari'. Contoh sebegini, tala. Anja Zara nak cakap. Tak dapat. Dia punya suara apa? Ya, macam mana? Ulang balik. Suara tak apa clear.
Hmm. Asalnya waw tu berbaris doma. Yatluwu. Yatluwu. Ha, bukan kerana apa? Kerana huruf mutal tu. Huruf mutal tu memang ada. Memang ada. Memang asal dia waw. Dia ah. Ah. Dia dia yang ya kalau mudhari' ni memang ada mu'talnya lah. Tapi kalau PL amar kita kena buang. Kena buang. Jadi PL amarnya utlu. Macam dalam Quran tadi utlu kan buang kan? Buang waw dia. Utlu. Waw tak ada. Tapi kalau mudhari' dia ada. Ya. Jadi artinya di sini Puan Zara, kalau kita nak tahu sebenar perkataan tala ni alif ke waw ke ya, ya kita bergantung pada mudhari'nya. Jadi artinya tala di sini asalnya talawa. Fa'ala. Fa'ala. Talawa. Yatluwu. Lalu kerana dia mutal, maka dibuanglah di apa baris mati tak perlu diletakkan. Jadi yatlu saja. Asalnya waw depan wu. Oleh kerana dia mutal, cukup dengan yatlu saja. Amarnya utlu. Nahinya la tatslu. La tatslu. La tatslu. Isim fa'ilnya ya taliwon. Asalnya fa'ilun. Taliwon. Asalnya waw depan won, waw dua depan won. Taliwon. Kemudian jadilah dia talin, dibuang waw tu, talin. Tengok bawah dia. Tala ada bawah talin. Tala yatlu bawah dia ada tulis talin. Itu isim fa'il tu. Isim fa'il. Asalnya taliwon. Fa'ilun. Isim maf'ulnya matluwun. Matluwun. Wazan maf'ulun. Ada waw. Waw tambah dengan waw asal. Isim maf'ul. Tilawah tu masdar, tilawah. Tilawah tu masdar. Talin itu isim fa'il. Matluwun isim maf'ul. Matluwun. Ada dua waw. Mim ta lam waw matlu. Tambah waw lagi wun. Waw depan wun. Tatluwun.
Tak payah. Tak boleh letak sabdu. Waw 2 kali. Matlubun macam tu. Ha. Talawa. Talawa. Asalnya talawa. Utlu dah ambil daripada mudhari'. Fi'il amar dibuat daripada mudhari'. Jadi mudhari'nya ya. Sebab itulah kita kena pandukan kepada kamus. Jadi kita ni tak tahu alif ni, tala ni alif ke, waw ke, ya. Kan mutal ada 3. Alif, waw atau ya. Jadi nak tahu sebenarnya kedudukan tala alif tu kedudukannya apa, tengok mudhari'nya. Mudhari'nya ialah waw, lu, yat, lu. Jadi artinya alif yang pada fi'il madhi itu ialah waw. Asalnya. Macam qala, saya katakan qala telah berkata ia. Kita nak tahu qala qaf alif lam tu, alif tu sebenar ke alif dia ataupun alif alif sebagai tambahan. Alif tu huruf memanglah madhi asalnya baris atas. Alif tu asalnya waw. Tapi kita macam Akhir madhi baris atas. Tak boleh kata madhi semua baris atas, tak boleh. Fi'il madhi akhir baris atas. Tengah dia ada baris bawah. Sebabnya tala itu sudah diproses. Bahasanya macam itulah. Setelah diproses talawa jadi tala. Dia setelah diproses. Guna bahasa itulah senang. Setelah diproses jadilah tala. Sebab tala bunyi atas kan? Bunyi atas. Jadi bunyi atas mengikut kaedah sesuai dengan alif. Asalnya bunyinya kalau waw talau. Jadi tak sesuai. Jadi bunyi atas sesuai dengan alif. Maka waw ditukar jadi alif tala pada madhi. Tapi pada mudhari'nya dia kena hidupkan balik waw tu. Kena hidupkan. Yatlu. Sebab itu waw tu hidup balik. Waw asal. Itu waw asal tu. Baik, contoh lain. Saya bagi contoh lain. Tak apa, kita kisahkan dengan ini saja, tak apa dulu. Contoh lain, kita katakan Roma, mana melempar ya. Ejaan Roma, ro, mim, ya. Roma. Okey. Sekarang ni kita cari perkataan Roma contoh. Ro dalam kamus ni. Cari ro, mim, ya. Ro, mim dulu. Mim ujung ya. Ro, mim. Cari dulu perkataan ro. Muka surat berapa ro? Daripada muka 117. Cuba cari. 117. Cari di situ sampai jumpa ro, mim.
118 ada. Okey, 118. Atas sekali. Roma. Roma. Okey, Pak perhatikan huruf mu'tal pada Roma ialah ya, okey? Ya. Ya ni sebenarnya bukan ya. Ya ni namanya alif maksurah. Alif maksurah. Kita tahu tak yang ya, kita tahu tak bahawa ya ini sebenarnya, ya alif maksurah ni sebenarnya apa? Ya, kita tengok mudhari'nya. Roma yarmi. Yarmi artinya yang sebenar pada alif maksurah itu ialah ya. Tengok pada mudhari'nya. Nak tahu mu'tal sebenar, tengok mudhari'. Roma yarmi. Jadi alif maksurah itu bukan alif maksurah, tapi sebenarnya ialah ya. Romaya asalnya. Tapi Romaya kerana baris atas sesuai dengan alif, maka dijadikan alif maksurah. Roma, mudhari'nya yarmi. Ya, yarmi. Nak jadikan fi'il amar, ya, ra tu tanda mati tambah dengan alif. Jadi bunyi irmi. Irmi. Bila fi'il amar, kita kena buang ya dia, ya. Huruf mu'tal kena buang. Letak satu nota, fi'il amar, buang huruf mu'tal. Dua-dua boleh. Fi'il amar, fi'il nahi, buang huruf mu'tal. Buat nota. Maknanya melempar. Ya, melempar. Roma. Okey, sekali lagi. Pada Roma ni, apa huruf mu'tal sebenar? Pada Roma? Ya. Macam mana tahu? Macam mana tahu ya? Bergantung pada mudhari' dia. Lihat mudhari'nya. Barulah tahu dia ya. Ya. Sebab itu kita jangan tertipu dengan huruf mu'tal pada madi. Kita nak tahu mu'tal sebenar pada mudhari'nya. Ya. Okey, satu lagi. Kita nak tengok pada perkataan tadi siapa? Kola, ya, kola tadi. Kola. Cuba cari qaf alif lam. Qaf lepas apa qaf? Fa, qaf, kaf, lam, mim. Muka 316, cari situ. Qaf alif. 316 mula-mula sekali berapa? Bab qaf ni dah bab qaf lah. Kena cari qaf. Okey. Pemula-mula perkataan qaf ini ada pada muka surat 298. 298. Ini adalah mula-mula huruf qaf. Okey. Kita cari qaf alif lam ke bawah. Ada tak? Qaf alif sin, qaf alif nun, qaf alif mim, qaf ba dah tak ada dah. Terus qaf ba, qaf alif dah habis. Tak ada kan? Okey. 298. 298. Bab qaf. Sekarang qaf alif lam ada tak? Tak ada. Besok, ini satu pelajaran ya. Besok kalau kita cari qaf alif lam tak ada, kita cari qaf waw lam. Kalau tak ada qaf waw lam, cari qaf ya lam. Sebab huruf mu'tal ada 3. Dia tak lari daripada 3. Qaf alif lam tak ada. Okey, kita cari qaf waw lam. Tak ada qaf waw lam, cari qaf ya lam. Sekarang ni kita cari dulu qaf waw lam. Qaf waw lam. Sebab huruf mu'tal ni tak lari daripada 3 ni. Mesti jumpa. Ya.
Cari waw lepas apa? Waw tu dekat-dekat akhir kan? Waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Biasa macam tu kan? Ah, dekat-dekat akhir lah. Ya. Ah, Qaf ni banyak ya. Ah, Qaf, cari waw. Ah, kalau dah sampai ya tu mana dah habis dah tu. Ah. Okey, muka surat 331. 330. Sebelah bawah kiri. Jumpa tak? Jadi, ya, nak tahu kedudukan sekarang ni bab qala yaqulu dia berada dalam baris qaf waw. Kan atas-atas tu semua qaf waw kan? Qaf waw. Jadi artinya bab ini bab qaf qala ni berada pada tempat qaf waw. Qaf waw. Jadi artinya qala ini berasal daripada mudhari'nya yaqulu. Yaqulu waw ke alif? Waw. Artinya qala ini adalah qawala asalnya. Jadi tadi kita cari bab qaf alif lam tak jumpa. Kita sekarang cari bab qaf waw lam. Jadi bab qaf waw, bila sampai bab qaf waw jumpalah qala, baru kita jumpa qala. Artinya qala ini berasal daripada mu'talnya waw, bukan alif. Nak tahu dia waw? Tengok mudhari'nya. Yaqulu. Yaqulu. Qala yaqulu. Artinya qala ni asalnya apa? Cuba sebut. Qala asalnya qawala. Qawala. Qawala asalnya. Ya. Lalu nak dibariskan atas, waw tu berganti kepada alif. Jadilah qala. Asalnya kaula. Kaula kan susah. Ya. Qawala pun susah sebut katanya. Jadi jadilah qala. Lalu mudhari'nya jadilah yaqulu. Fi'il amar kita kena buang huruf mu'tal dia. Macam mana buang mu'tal kalau yaqulu? Kul. Jadi qaf lam saja, waw tu buang. Bunyilah kul. Kul huwallahu ahad. Kul. Kul huwallahu ahad. Itu fi'il amar tu daripada qala. Qala yaqulu kul. Ya. Ini satu pelajaran. Kalau kita besok kita cari huruf mu'tal tak jumpa pada fi'il madi, huruf mu'talnya tu apa? Huruf mu'talnya contohnya macam tadi lah ni alif. Oh, qaf alif tak ada. Cari qaf waw. Qaf waw tak ada. Cari qaf ya. Macam tu. Sebab tiga mu'tal ni tak lari, tiga huruf. Ya, bukan susah pun. Sebab itu kadang orang bila dah cari qala tak jumpa, dia pun dah give up dah. Qaf alif lam tak jumpa. Lalu dia pun dah give up dah. Tak ada dah qaf alif lam. Kena ingat, kalau mu'tal ingatkan ni tiga huruf ni. Kalau tak jumpa qaf alif, qaf waw. Tak jumpa qaf waw, qaf ya. Itu saja. Sebaliknya macam tu juga. Ya. Kalau kita jumpa yang lain, ya. Macam perkataan yad'u, ya. Da'a yad'u. Da'a. Dal ain alif da'a. Dal ain alif da'a. Mudhari'nya yad'u. Mudhari'nya yad'u artinya alif itu adalah waw. Kalau kita tak jumpa dal ain alif, carilah dal ain waw. Tak jumpa dal ain waw, dal ain ya. Macam tu. Insya-Allah jumpa. Ya. Okey. Ya.
Madi qala mudhari'nya yaqulu, amarnya apa? Kul. Nah, nahinya la takul. Isim fa'il qailun. Qailun. Qailun, qaf alif hamzah lam. Qaf alif hamzah lam, qailun. Hamzah tu hidup. Letak mangkuk. Orang kata rumah, dia kata mangkuk. Boleh lah, boleh. Boleh lah tu. Qailun, isim maf'ulnya makulun. Makulun. Mim qaf waw lam. Mim qaf waw lam, makulun. Makulun. Qailun. Qailun. Qaf alif hamzah lam. Qailun. Isim maf'ulnya makulun. Nah, tengok di sini perkataan qala yaqulu, masdar dia tu depan ya. Tu masdar tu. Kaulan, perkataan. Kilan pun masdar, perkataan. Makolatan masdar. Makolan masdar. Jadi masdar ni masdar kadang banyak, tapi kita gunakanlah satu yang biasa digunakan. Contohnya kaulan. Kaulan tu biasa digunakan, ya. Kita guna satu jelah, ya. Kaulam mir rabbir rahim, salamun kaulam mir rabbir rahim. Tu kaulan tu masdar tu. Ya. Kaulam mir rabbir rahim, perkataan daripada Tuhan yang Maha Penyayang. Okey, sampai situ dulu. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi, ya. Sampai ayat yang ke-96. 56, ya. Tak apa, nanti kita sambung lagi. InsyaAllah. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulullah.